Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arliza Hani binti Mat dari College Komuniti Sungai Petani ingin membuat satu pembentangan berkaitan dengan kemurungan di kalangan pelajar KKSP, satu tinjauan menurut perspektif Islam. Ahli kumpulan sebanyak 4 orang, dan yang pertama saya Arliza Hani binti Mat. Penulis yang kedua Puan Nur Baizura binti Bakar, yang ketiga Puan Zurina binti Awang, dan yang keempat Dr. Rizlin bin Abdul Rahman. Dalam mendepani cabaran kehidupan sosial masa kini, masyarakat Malaysia khususnya dalam kalangan umat Islam semakin kerap menghadapi ketidakseimbangan emosi, psikologi dan kognitif sehingga menimbulkan masalah kecelaruan jiwa. Menjadi satu keperluan kepada bidang psikoterapi untuk menyuntik elemen agama dan kerohanian bagi meningkatkan aspek kesihatan dan kesejahteraan diri yang dinyatakan oleh Nur Hafizah Musa dan Cik Zarina Saari 2019. Bertepatan dengan konsep pemahaman manusia menurut agama Islam yang banyak dipengaruhi oleh unsur dalaman diri seperti ruh, nafs, aql dan qalb menurut Imam Al-Ghazali pada tahun 2000 dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemurungan merupakan suatu sindrom penyakit emosi yang akhirnya menzahirkan tingkah laku atau perlakuan yang negatif dan berisiko. Kajian yang dilakukan G. Tiong dan Hilwa Abdul Elias Muhammad Nur pada tahun 2018 menyatakan bahawa masalah kemurungan berkemungkinan berlaku kepada sesiapa sahaja dalam kehidupan mereka dan menjejaskan kehidupan seharian individu tersebut. Sorotan kajian, menurut Howis, pada tahun 2016, kemurungan terjadi disebabkan perasaan sedih yang berpanjangan, tidak ada harapan, putus asa dan kehilangan minat dalam kehidupan seharian. Menurut Al-Kindi, yang dinyatakan oleh Nur Salehah Muhammad Saleh pada tahun 2005, kemurungan berpunca daripada kegagalan seseorang untuk mencapai sesuatu yang sangat dihajati dalam kehidupan. Tanda yang paling ketara bagi masalah kemurungan ini ialah kehilangan mood yang disertai dengan pengurangan aktiviti dan keadaan seseorang itu tidak bermaya yang dinyatakan oleh Nur Ashidah Yahya pada 2020. Siti Jamiah 2017 menyatakan kekuatan akidah berupaya memberi kesan positif terhadap konsep pendiri dan menangani masalah kebimbangan serta kemurungan menurut perspektif Islam. Punca kemurungan. Terdapat 5 punca kemurungan. Yang pertama, isu penghayatan nilai Islam. Yang kedua, isu kesejahteraan keluarga yang mungkin disebabkan daripada anak-anak yang kurang kasih sayang daripada ibu bapa ataupun tidak mendapat didikan yang sepenuhnya. Yang ketiga, isu norma baharu pembelajaran dalam talian. Masalah yang di sini mungkin masalah daripada capaian internet pada kemungkinan pelajar-pelajar yang berada di luar kawasan ataupun di kawasan luar bandar. Yang keempat, isu kesihatan fizikal dan mental. Dan yang terakhir, isu penularan wabak COVID-19. Kesan kemurungan. Terdapat 5 kesan kemurungan. Yang pertama, kurang kebergantungan kepada Tuhan. Yang kedua, sumber ekonomi terjejas. Dan yang ketiga, kesejahteraan keluarga terganggu. Seterusnya, proses pembelajaran dan pengajaran terjejas. Dan yang terakhir, masalah kesihatan fizikal dan mental. Solusi. Punca kemurungan, terdapat faktor dalaman dan luaran. Faktor dalaman, yang pertama, isu penghayatan nilai Islam. Yang kedua, isu kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, isu kesihatan fizikal dan mental. Yang seterusnya, faktor luaran dari segi punca kemurungan. Yang pertama, isu norma baharu pembelajaran dalam talian, dan yang kedua, isu penularan wabak COVID-19. Solusinya, yang pertama, perlu pelaksanaan solat dan kesempurnaannya. Yang kedua, bersikap pemurah. Yang ketiga, berdoa. Dan yang keempat, redha dengan ujian ataupun takdir.
takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara kesimpulan, kemurungan adalah gangguan kepada perasaan seseorang dan mempunyai punca serta simptom yang nyata. Jika seseorang itu tidak memberi penekanan kepada tanda atau simptom kemurungan, ia akan mengakibatkan masalah yang besar kepada kehidupan. Bagi menangani masalah kemurungan, individu hendaklah dibimbing menerima ujian hidup dengan tenang dan jangan bersedih serta tertekan di atas apa yang berlaku dalam hidup mereka. Selain itu, masyarakat wajar bersifat empati kepada pesakit kemurungan kerana keterbukaan masyarakat memberikan kesan positif terhadap pesakit mengalami kemurungan yang memberi sokongan dan bantuan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan. Diseteru, asas yang paling kukuh untuk mengawal kemurungan dan masalah kesihatan mental yang lain adalah melalui keimanan yang kuat terhadap tauhid dan ajaran Nabi. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.